Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Tuan-tuan dan puan-puan, pertamanya kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada kita kesempatan pada pagi yang berkat ini untuk kita bertemu, dan seperti mana yang diminta, insya-Allah pada pagi ini kita akan bahaskan tajuk hukum hakam korban ya menurut Al-Quran dan As-Sunnah. Alhamdulillah, untuk perbahasan tajuk ini dalam beberapa hari yang lepas saya sempat siapkan satu tulisan yang boleh kita kata ringkas berkenaan tajuk hukum hakam korban ni, dan tulisannya ialah seperti yang ada di tangan tuan-tuan ya, kurang lebih dalam 20 muka surat. InsyaAllah kita akan sentuh berkenaan tajuk hukum hakam korban ini seperti dalam tulisan yang telah disediakan. InsyaAllah saya sedaya upaya akan sentuh setiap poin yang diketengahkan dalam tulisan ini. Cumanya saya minta izin supaya diringkaskan perbahasan dalam kuliah pagi ini, di mana saya tidak akan baca setiap perkataan dalam tulisan ini. Kita hanya akan baca secara sepintas lalu. Tujuan dia ialah supaya paling tidak kita dapat satu gambaran awal atau satu gambaran asas berkenaan hukum hakam korban ya. Lebih-lebih lagi seperti yang kita sedia maklum, tidak lama lagi, saya ingat dalam kurang lebih ya 10 hari hari raya Aidil Adha akan tiba. Jadi paling tidak kita ada maklumat asas berkenaan apa yang dimaksudkan dengan ibadah korban. Ya, apa yang dimaksudkan dengan ibadah korban, apa perkara-perkara yang berkait dengannya yang kita sebagai seorang muslim memang patut tahu ya tentang ibadah korban ini. Saya lihat tuan-tuan dan puan-puan, dalam perkembangan tahun-tahun ini, pada pengamatan saya, kalau diperhatikan mungkin dalam 20-30 tahun yang lepas, masyarakat waktu itu kurang kesedaran tentang ibadah korban ini. Mungkin jarang-jarang mungkin diadakan program sembelih korban apabila tiba hari raya Aidil Adha. Tetapi dalam perkembangan yang dapat kita lihat dalam beberapa tahun, mungkin kurang lebih 10 tahun sebelum ini dan sehingga ke hari ini, satu perkembangan yang positif di dalam masyarakat apabila kita mendapati bahawa kesedaran tentang ibadah korban itu semakin meningkat. Ya, kesedaran tentang ibadah korban semakin meningkat dalam masyarakat apabila kita lihat rata-rata masjid-masjid, surau-surau apabila tiba hari raya Aidil Adha, maka mereka ya beramai-ramai mengadakan ibadah korban ini di masjid-masjid dan surau-surau. Jadi satu perkembangan yang sangat membanggakan ya, dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana ya masyarakat semakin sedar tentang perkara ini. Tetapi sekali lagi dalam masa yang sama, ini tidak menafikan tuntutan atas kita semua untuk kita terus mempelajari, terus mendalami hukum hakam berkenaan korban ibadah korban ini. Jadi boleh kita lihat dalam kertas kerja yang saya sediakan, hukum hakam korban menurut Al-Quran dan As-Sunnah.
Pertamanya, definisi korban. Apa yang dimaksudkan dengan korban? Korban juga disebut sebagai udhiyah. Ya, kalau dalam bahasa Arabnya udhiyah. Tapi nak ikutkan perkataan korban itu pun dalam bahasa Arab juga. Ya. Korban atau udhiyah maksudnya amalan menghampirkan diri kepada Allah dengan menyembelih binatang ternakan. Jadi ibadah korban dia adalah ibadah, satu ibadah. Bila disebut ibadah maknanya kita mendekatkan diri kita kepada Allah dengan cara kita sembelih binatang ternakan, iaitu unta, lembu atau kambing pada 10 Zulhijjah atau 3 hari selepasnya yang disebut sebagai hari-hari tasyrik. Jadi kita ada ada istilah-istilah, ya, korban, udhiyah, binatang ternakan, unta, lembu, kambing, dan kita ada hari 10 Zulhijjah dan 3 hari selepasnya yang dikenali sebagai hari-hari tasyrik. Kenapa dinamakan korban, ya, dalam bahasa Arab? Kerana dia melibatkan perbuatan mendekatkan diri. Dalam bahasa Arab disebut qaruba. Daripada perkataan qaruba datangnya perkataan korban. Qaruba, mendekatkan diri. Yakni mendekatkan diri kepada Allah dengan cara sembelihan. Adapun istilah udhiyah, kenapa dinamakan udhiyah? Kerana dia dikerjakan pada waktu duha. Saya ingat kita biasa dengar solat duha. Jadi daripada perkataan duha inilah datangnya perkataan udhiyah. Ya. Kenapa ada apa dengan waktu duha? Kerana itulah, ya, waktu dikerjakan, waktu duha iaitu waktu apabila matahari sudah meninggi di waktu pagi, dan itulah waktu permulaan untuk nak menyembelih korban pada pada tanggal 10 Zulhijjah. Seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan, kita lihat kelebihan 10 hari pertama Zulhijjah, iaitu dari tanggal 1 sampailah 10 Zulhijjah. Dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, "Ma min ayyamin al-'amalu as-salihu fiha ahabbun ila Allah min hadhihi al-ayyam." Kita lihat terjemahan dia. Tidak ada hari-hari di mana amalan soleh lebih dicintai Allah berbanding hari-hari ini, iaitu 10 hari pertama Zulhijjah. Ini nak kata, ya, hadis ini menjelaskan tentang, ya, hadis dalam riwayat Bukhari ini menjelaskan berkenaan kelebihan 10 hari pertama Zulhijjah, ya. Dengan kata lain, dianjurkan untuk kita memperbanyakkan amalan soleh lebih daripada hari-hari yang lain, lebih daripada waktu-waktu yang lain pada 10 hari pertama ini. Dianjurkan untuk kita memperbanyakkan amalan soleh. Apa yang dimaksudkan dengan apa amalan soleh yang boleh kita buat atau yang dianjurkan untuk kita buat? Apa juga, ya, dari segi solat sunatnya, puasa sunatnya, membaca Al-Quran, berzikir, berdoa, bersedekah, semuanya, ya, dianjurkan untuk kita memperbanyakkannya pada 10 hari pertama Zulhijjah ini, ya. Dan kalau kita lihat, termasuk dalam 10 hari pertama Zulhijjah ialah hari Arafah. Hari Arafah ialah hari Arafah tanggal berapa? 9 Zulhijjah. Ini tarikh-tarikh ni kita ambil maklumlah, ya. Sebagai seorang Muslim kita kena tahulah, ya, istilah-istilah ni, ya, perayaan-perayaan ni, upacara-upacara ni. Hari Arafah dia merujuk kepada jemaah haji wukuf di Arafah apabila mereka mengerjakan haji. Cuma bagi kita yang, kalau bagi umat Islam yang tidak mengerjakan haji pada tahun tersebut, mereka disyariatkan supaya, ya, berpuasa pada hari Arafah tersebut. Orang yang tak buat haji dianjurkan supaya berpuasa. Bagi yang buat haji, mereka sedang sibuk wukuf di Arafah, mereka dianjurkan supaya tidak berpuasa. Itu ada perbezaan. Orang yang buat haji
dianjurkan supaya jangan puasa kerana mereka di bawah panas terik di padang Arafah, ya, sedang menjalani ibadah wukuf. Tetapi bagi yang umat Islam satu dunia yang lain yang tidak buat haji, mereka dianjurkan supaya berpuasa pada hari Arafah tersebut, di mana Nabi SAW menyebutkan tentang fadilat puasa pada hari Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah. Kata Nabi, yukaffiru sanah al-madiyah wal-baqiyah, menghapuskan dosa-dosa tahun lepas dan apa yang tersisa. Ya, hadis yang sahih dalam riwayat Imam Muslim. Cuma saya nak sebut, kadang-kadang apabila disebutkan hadis kelebihan puasa hari Arafah ni, saya lihat mungkin ada kesilapan dalam terjemahan hadis yang baru kita baca tadi. Mungkin ada yang kata menghapuskan dosa-dosa tahun lepas dan yang akan datang. Itu keliru. Tahun yang lepas, tahun yang sudah. Tahun yang akan datang, yang seterusnya. Habis yang tahun ni macam mana? Sedangkan bukan itu terjemahan hadisnya. Menghapuskan dosa-dosa tahun lepas dan apa yang tersisa. Maknanya pada tahun tersebut. Maknanya 2 tahun lah. Menghapuskan dosa 2 tahun. Tahun yang lepas dan tahun semasa. Ya, tahun pada tahun tersebut. Itu maksud hadis ini dalam berkenaan kefadilat puasa hari Arafah. Seterusnya kita lihat kelebihan hari Nahar. Ini juga mungkin dalam perbahasan ini mungkin ya tuan-tuan dan puan-puan akan lihat ada banyak istilah-istilah. Tapi insya-Allah ya, ini dalam proses kita belajar dan kita tambahkan maklumat. Jadi tadi kita ada sebut hari Arafah. Hari Arafah berapa? Tanggal berapa? 9 Zulhijjah. Jadi tarikh ni kita kena ambil maklumlah supaya jangan kita keliru. Itu hari Arafah. 9 Zulhijjah. Sempena dengan wukuf di Arafah. Kalau siapa yang tak buat haji lagi, dia mungkin kelirulah dengan istilah-istilah ni. Tapi bagi yang dah buat haji, ya, dia dah maklumlah, ya. 9 Zulhijjah hari wukuf di Arafah. Dan kita yang jemaah atau umat Islam yang tak buat haji disunatkan untuk puasa pada hari Arafah pada 9 Zulhijjah. Hari berikutnya 10 Zulhijjah, itulah sebenarnya hari raya Aidil Adha. Hari raya Aidil Adha bila? Tanggal berapa? 10 Zulhijjah, bukan 1 Zulhijjah. Jangan keliru, 1 Syawal hari raya haji, hari raya Aidil Fitri, 1 Zulhijjah hari raya Adha. Itu salah tarikh. Hari raya Aidil Adha pada 10 Zulhijjah. Ya. Juga dikenali sebagai hari Nahar. Ini yang kita sedang bahaskan. Nahar. Apa maksud Nahar? Kalau dalam kuliah ni, dalam kita bahaskan tulisan kertas kerja ni, mungkin tuan-tuan perempuan kalau nak buat nota kaki di tepi tu, ya, tak ada masalah, ya. Nahar maknanya sembelihan. Nahar maknanya sembelihan, ya. Dalam bahasa Arab, bahasa Arab bila sebut perkataan sembelih, bahasa Arab dia sedikit terperinci. Ada 2 bentuk sembelihan. Kalau siapa yang tak tahu, boleh ambil tahu. Dalam Islam sebenarnya ada 2 bentuk sembelihan. Ya. Satu dikenali sebagai dhabh, sembelih. Satu dikenali nahar. Ini yang kita sebut hari nahar. Tapi nak kata dalam bahasa Melayu kita tak ada istilah khas bagi dia. Kesudahan dia, ini kita kata sembelih, yang ni pun kita kata sembelih. Dhabh, nahar, dua-dua kita kata sembelih. Sedangkan cara dia berbeza. Dhabh dan nahar dia merujuk kepada cara sembelih. Cara sembelih. Haiwan sembelihan semua secara amnya seperti mana lembu, kambing, ayam, rusa, apa jugalah haiwan yang halal dimakan yang perlu disembelih, cara sembelih dia dipanggil dhabh. Sembelih, iaitu proses sembelih. Apa dipanggil? Kita panggil potong tengkuk ke apa? Potong urat, dua urat utama kat leher haiwan sembelihan tu. Itu nama dia dhabh atau sembelih.
Tetapi bagi unta, dan unta secara khasnya, proses sembelih dinamakan nahar, dan dia bukan melibatkan proses sembelih dua urat dia. Tidak. Sebaliknya ditusuk bahagian leher dia. Kalau tengok unta tu, dia kan tinggi, leher dia pun tinggi. Kalau nak sembelih, nak kena pakai tangga. Islam dah mudahkan cara dia, tak payah semua tu. Sebaliknya ditusuk. Ini sekadar makluman je lah, ya, makluman. Ditusuk leher dia berkali-kali sehingga darah keluar, dan akhirnya unta tu akan rebah, ya. Dan itulah proses sembelihan dia. Jadi sekadar makluman, kalau kita nampak ada sesiapa nak buat korban unta, kemudian dia ikatkan, dia rebahkan, dia nak sembelih, itu cara salah. Itu bukan cara sembelih yang betul. Jadi perlu maklumlah tentang perkara ini. Baik. Kelebihan hari nahar ada dalam hadis Nabi SAW bersabda, inna a'zam al-ayyam 'inda Allah yaumu an-nahar. Sebaik-baik hari di sisi Allah ialah hari nahar. Hari nahar, ya, hadis yang sahih dalam riwayat Imam Ahmad. Hari nahar ialah hari 10 Zulhijjah. Kita baru tadi baca dalam beberapa hadis yang sebelum tadi, hadis di mana Nabi SAW mengatakan tidak ada hari-hari di mana amalan soleh lebih dicintai berbanding 10 hari pertama Zulhijjah. Jadi 10 hari pertama Zulhijjah ini dianjurkan untuk kita memperbanyakkan amal soleh secara amnya. Tetapi kemudian pada 9 Zulhijjah dianjurkan kita berpuasa hari Arafah. Pada 10 Zulhijjah pula dianjurkan supaya kita sembelih, ya. Pada 10 hari pertama kita beramal soleh secara amnya. Pada 9 Zulhijjah kita berpuasa. Pada 10 Zulhijjah kita sembelih korban. Ini semua bentuk-bentuk ibadah yang pelbagai yang disyariatkan pada sepanjang 10 Zulhijjah ini. Kemudian kita lihat, tuan-tuan dan puan-puan, kelebihan menyembelih korban. Apa kelebihan? Kelebihan puasa Arafah tadi kita dah sebut hadis dia. Bagaimana pula dengan menyembelih korban? Apa kelebihan dia? Sebagai penjelasan, tidak ada hadis yang sabit berkenaan fadilat korban secara khasnya. Ini kita kena maklumkan awal-awal. Tidak berkenaan tentang kelebihan berkorban secara spesifik. Tetapi dalam masa yang sama, adanya ayat Al-Quran, firman Allah dalam surah Al-Kawthar. Allah berfirman, inna a'tainaka al-kawthar fasalli li rabbika wanhar. Kerjakanlah solat kerana Tuhanmu dan sembelihlah korban. Ya, perhatikan perkataan wanhar daripada perkataan nahar yang baru kita sebut tadi. Jadi dalam ayat ini Allah memerintahkan, di samping memerintahkan kita supaya solat, Allah juga memerintahkan supaya kita sembelih korban. Jadi dalam ayat surah Al-Kawthar ni, saya kira yang memang kita baca saban hari, surah yang ringkas, ya. Allah perintahkan supaya kita sembelih korban, ya. Adanya penjelasan daripada Syekhul Islam Ibn Taymiyah menjelaskan bahawa ibadah korban merupakan sebaik-baik ibadah harta. Sebaik-baik ibadah harta. Ibadah ada banyak jenis. Ada macam-macam bentuk ibadah yang disyariatkan, yang dianjurkan atas kita sebagai seorang Muslim untuk kita melaksanakan. Tapi bila datang bab ibadah harta yang melibatkan harta kita, apa cara yang terbaik untuk kita gunakan harta kita dalam konteks beribadah? Jawapannya ialah dengan kita berkorban, dengan kita sembelih haiwan korban. Sebagaimana solat merupakan sebaik-baik ibadah badan, ya, solat sebaik-baik ibadah badan, korban sebaik-baik ibadah harta. Ada sebuah hadis Nabi SAW ditanya tentang ibadah haji yang manakah yang lebih afdal. Nabi bersabda,
Al-ajju wathajju. Al-ajju wathajju, meninggikan suara ketika talbiyah. Ini bagi jemaah haji, mereka bertalbiyah, iaitu ucapan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Itu talbiyah bagi jemaah haji. Tetapi dianjurkan supaya meninggikan suara ketika talbiyah dan menyembelih kurban. Jadi itu petunjuk dalilnya dalam hadis ni, ya. Sebaik-baik ibadah haji yang paling afdal ialah dengan menyembelih kurban. Jadi nak kata hadis ini secara tak langsungnya menjelaskan kepada kita tentang kelebihan menyembelih kurban, ya. Kelebihan menyembelih kurban, ya, bagi jemaah haji dan juga yang tidak mengerjakan haji pada tahun tersebut. Secara amnya umat Islam semua dianjurkan supaya menyembelih kurban. Apa hikmah, tuan-tuan dan puan-puan? Hikmah di sebalik kurban. Apa pengajaran, tujuan dan sebab di sebaliknya? Para ulama ada menyenaraikan beberapa hikmah. Sekalipun kita kata tak dinafikan bahawa hikmah tu semestinya banyak. Hikmah maknanya pengajaran, rahsia, apa yang tersirat di sebalik sesuatu ibadah. Tak dinafikan banyak. Tetapi antara yang dapat kita senaraikan, yang pertama, hikmah di sebalik kurban ialah supaya kita mendekatkan diri kita kepada Allah, kerana dia adalah satu ibadah. Yang kedua, untuk bersedekah kepada fakir miskin dengan daging kurban yang kita sembelih. Yang ketiga, mengeratkan hubungan persaudaraan apabila kita menjemput, ya, tetamu daripada kalangan ahli keluarga, sanak saudara, jiran tetangga, sahabat handai, datang ke rumah untuk menjamu selera daging kurban yang kita telah sembelih dan kita masak. Yang keempat, menjamah sebahagian daripada daging kurban supaya kita dapat rasa daripada daging kurban. Mungkin kita dalam poin yang keempat ni, hikmah yang keempat ni, mungkin kita tak rasa apa signifikan. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, kita kena ambil maklum bahawa bukan semua orang hidup senang. Ada sahaja lagi-lagi penduduk negara-negara di mana daging itu sukar didapati. Jarang-jarang mungkin dia orang makan daging. Mungkin dalam masyarakat kita jarang mungkin makan daging kambing. Allah, saya rasa mungkin daging kambing itu dianggap istimewa, mungkin, ya. Atau daging lembu, apatah lagi daging unta. Kita daging unta memang lagi jaranglah kita makan, ya. Jadi dengan upacara ibadah korban ni memberi peluang untuk kita menjamah, ya, daging korban untuk diri kita dan juga ahli keluarga kita, ya, supaya dapat rasa. Yang kelima, menzahirkan syiar Islam. Syiar Islam dengan solat hari raya, ya, dengan berkorban. Ini semua sebahagian daripada syariat, daripada syiar. Apa arti syiar? Syiar maknanya satu ajaran agama yang dizahirkan, bukan disembunyikan, bukan yang dilakukan secara sendiri-sendiri dalam rumah. Tidak. Syiar maknanya sesuatu yang kita disuruh supaya tunjukkan kepada umum di hadapan khalayak, dan kita rasa bangga dan kita rasa mulia dengan dia. Bukan takut, jauh sekali daripada rasa takut, hina dan sebagainya. Bahkan kita rasa bangga dengan ibadah korban yang kita laksanakan. Itu sebagai satu tanda kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya, hikmah yang keenam, di sebalik kita berkorban, kita mengimbau sejarah pengorbanan Nabi Ibrahim dan anaknya Nabi Ismail, kerana itu asal usul ibadah korban. Kalau tuan-tuan nak tahu sejarah korban ni, pertamanya dia bermula dengan Nabi Ibrahim. Tapi nak jadikan cerita, Nabi Ibrahim AS, kisah dia seperti yang disebut dalam Al-Quran, bagaimana dia berdakwah kepada kaum dia supaya menyembah Allah. Berdakwah supaya mereka kata la ilaha illallah, sembahlah Allah, sembahlah Allah, jauhilah patung-patung yang kamu sembah ni. Ternyata bahawa ayah Nabi Ibrahim sendiri adalah pembuat patung berhala tu. Dia dakwah, dia nasihat bapa dia supaya
jangan buat kerja macam ni, jangan sembah patung-patung ni, ini semua syirik, ini semua mengundang kemurkaan azab Allah. Tetapi ternyata bukan sahaja kaum dia semua menolak dakwah Nabi Ibrahim, bahkan bapa dia sendiri pun tak nak terima. Dan kemuncak penolakan kaum Nabi Ibrahim terhadap dakwah Nabi Ibrahim AS ialah apa? Dia orang tangkap Nabi Ibrahim dan nak campakkan ke dalam apa? Ke dalam kawah api. Tetapi insya-Allah kita semua sedia maklum kisah dia, kesudahannya Allah kata perintahkan api itu supaya menjadi sejuk dan selamat buat Nabi Ibrahim. Kesudahan dia setelah dia dicampakkan, dia terselamat daripadanya, seperti tidak diapa-apakan oleh api tersebut. Tetapi yang nak kata bahawa Nabi Ibrahim merasa Nabi Ibrahim manusia biasa. Dia Nabi tapi dalam masa yang sama dia manusia. Sedikit sebanyak ada kekecewaan, ada rasa sedih dengan penolakan kaum dia terhadap dakwah yang dia nak sampaikan. Dan Allah nak menggembirakan Rasulnya. Maka Allah, hasil daripada perkahwinan dia, Allah kurniakan buat Nabi Ibrahim anaknya yang pertama Nabi Ismail. Ya. Dan selepas itu dia dapat anak yang kedua Nabi Ishaq. Nabi Ismail dan Nabi Ishaq ini dua anak Nabi Ibrahim AS. Dan kedua-duanya diangkat sebagai Rasul, seperti yang kita maklum. Ini semua antaranya untuk sebagai satu berita gembira buat Nabi Ibrahim AS dan sebagai satu pengubat luka dia, ya, pengubat kesedihan dia atas penolakan kaum dia terhadap dia. Tetapi nak kata, apabila Nabi Ismail tumbuh dah dewasa, Allah mendatangkan mimpi kepada Nabi Ibrahim bahawa dia menyembelih anak dia sebagai satu ujian, cobaan atas Rasulnya Ibrahim AS. Dan untuk makluman, mimpi para Nabi dan Rasul adalah wahyu. Kita kalau mimpi, kita mimpi macam-macam. Tapi mimpi para Nabi dan Rasul adalah wahyu. Maka Nabi Ibrahim kata ke anak dia, yang Allah ceritakan dalam Al-Quran, inni ara fil manami anni adbahuk. Wahai anak aku dapati dalam mimpi aku malam tadi, aku sembelih engkau. Apa jawapan anak Ibrahim, Nabi Ismail AS? Ternyata bahawa dia memberi jawapan yang sangat luar biasa. Ya abati if'al ma tu'mar, satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahku, wahai ayahanda, laksanakan apa yang diperintahkan atasmu, insya-Allah engkau akan dapati aku ni sabar. Sabar menerima cobaan, disembelih oleh ayahnya sendiri. Ini satu cobaan yang Allah datangkan ke atas kedua-dua mereka, cobaan yang saya yakin kita semua tak mampu. Ayah sembelih anak dia yang pertama. Untuk makluman, anak pertama dengan anak yang kedua lain kan? Kalau bapak-bapak tahulah, mak pun tahulah. Anak pertama tu ada special, ya? Special bahasa Melayu tu, istimewa, ada keistimewaan dia. Tetapi lihat bagaimana Allah uji Rasul supaya sembelih anak yang pertama. Apabila mereka kedua-dua akur, tunduk, taat, sabar dan redha dengan perintah tersebut, kesudahan dia Allah gantikan ujian tersebut dengan balasan ganjaran yang cukup istimewa, seperti yang Allah cerita dalam Al-Quran. Ternyata bahawa apabila dia nak sembelih, tak semena-mena, ya, digantikan sembelihan itu dengan seekor kambing yang cukup gemuk, cukup bagus, ya. Jadi itu asal usul ibadah korban, yang apabila kita sembelih, apabila kita menjalani ibadah korban, sedikit sebanyak antara hikmahnya ialah kita imbau sejarah pengorbanan Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail. Antaranya ialah supaya kita pun, peringatan buat kita supaya kita pun kena ada pengorbanan dalam agama. Tidak dinafikan bahawa dalam kita beragama, dalam kita menjalani kehidupan kita sebagai seorang Muslim,
semestinya akan ada cubaan-cubaan yang akan menduga agama kita. Dalam sejauh mana kepatuhan kita kepada perintah Allah, sejauh mana kepatuhan kita supaya meninggalkan larangan-larangan Allah. Ini semua bentuk ujian yang menuntut kepada istiqamah, yang menuntut kepada ketabahan dan kecekalan. Jadi kita mengimbau sejarah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail untuk kita hidupkan sifat berkorban kerana Allah Subhanahu Wa Taala dalam kehidupan seharian kita. Dan satu lagi hikmah di sebalik ibadah korban yang boleh disebut, kita sebut di sini ialah meraihkan para jemaah haji yang sedang menjalani ibadah mereka di tanah suci. Kita meraihkan mereka, maknanya kita ingat mereka, ya, kita sebut mereka dalam ingatan kita. Ketika mana kalau siapa yang ada pengalaman buat ibadah haji, dia akan rasa, dia akan tahulah bahawa ibadah haji ni bukan calang-calang, bukan ibadah yang mudah. Kalau kita solat dalam masa 5-10 minit dah selesai. Tetapi untuk makluman, ibadah haji adalah ibadah yang paling lama tempoh masa dia. Mengambil masa beberapa hari untuk nak selesai. Jadi bila kita menjalani ibadah haji, kita menjalani ibadah korban, kita sembelih haiwan korban kita apabila tiba raya haji, kita ingat kepada saudara muslim kita yang sedang mengerjakan ibadah haji mereka di tanah suci, ya. Baik. Seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan, kita lihat pula hukum berkorban. Apa hukum berkorban? Tidak dinafikan bila kita sebut hukum korban, rata-rata para ulama, bahkan majoriti para ulama, majoriti mazhab, majoriti ulama menetapkan bahawa hukumnya sunat muakkad. Sunat dengan erti kata bukan wajib. Majoriti ulama kata hukum berkorban sunat muakkad. Sunat yang sangat-sangat dianjurkan. Itu maksud muakkad. Sunat yang sangat-sangat dianjurkan. Dengan kata lain, bukan wajib. Tetapi ini insya-Allah antara proses kita belajar, proses kita berbahas, kita tambahkan ilmu kita. Sebetulnya hukumnya wajib. Sebetulnya hukumnya wajib. Dan ini adalah pandangan antara ilmuwan yang kata wajib adalah Imam Al-Auza'i, Al-Laith, ini daripada kalangan ulama salaf awal dahulu, dan juga Imam Abu Hanifah yang dinisbahkan kepadanya mazhab Hanafi, Imam Abu Hanifah, dan juga salah satu riwayat daripada Imam Ahmad bin Hanbal rahimahumullah, di mana mereka semua mengatakan bahawa sebetulnya hukumnya adalah wajib, fardu atas muslim yang baligh, bermukim dan berkemampuan. 4 syarat ditetapkan. Muslim, baligh, mukim maknanya bukan bermusafir, dan berkemampuan. Berkemampuan yakni dari segi harta. Dia ada kemampuan untuk mendapatkan haiwan korban untuk disembelih itu. Ya. Apa dalil-dalil yang dikemukakan oleh pendapat yang mengatakan wajib ini? Antaranya lah ayat yang kita baca tadi, firman Allah, fasalli li rabbika wanhar. Kerjakanlah solat kerana Tuhanmu dan sembelihlah korban. Petunjuk dalilnya adalah dalam perkataan sembelihlah. Ini adalah kata suruh, dan secara kaedahnya bila ada kata suruh dalam agama maksudnya wajib, melainkan ada dalil lain yang memalingkan kewajipan itu kepada sunat, dan tidak ada dalil-dalil sedemikian dalam permasalahan ini. Juga sabda Nabi SAW, ya ayuhan nas, inna ala kulli ahli baitin fi kulli amin udhiyah. Wahai manusia, sesungguhnya bagi setiap ahli rumah setiap tahun sembelihan kurban. Hadis hasan daripada riwayat Abu Dawud. Juga sabda Nabi, man kana lahu sa'atun wa lam yudahhi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa berkemampuan tetapi dia tidak menyembelih haiwan kurban, maka jangan dia mendekati musalla kami. Hadis hasan daripada riwayat Imam Ahmad. Yani Nabi sampai memberi amaran sedemikian rupa, jangan dia
mendekati musalla kami, kalau dia ada kemampuan tapi dia tak nak sembelih, Nabi kata jangan datang. Ya, ini satu ancaman. Juga sabda Nabi, man dhabaha qabla an yusalli falyadhbah ukhra makanaha. Barang siapa menyembelih sebelum solat, maknanya solat hari raya Aidil Adha, sebelum solat, maka hendaklah dia menggantikannya dengan yang lain. Nabi perintahkan, Nabi suruh supaya dia ganti kalau disembelih sebelum solat. Sedangkan kalau hukumnya pada asalnya sunat, macam mana pula orang yang salah sembelih sampai disuruh ganti? InsyaAllah boleh faham. Ini menunjukkan bahawa asalnya memang wajib. Sehingga kalau orang tu tersilap, dia potong, dia sembelih sebelum waktunya, dia diperintahkan, dia diwajibkan untuk menggantikannya, mendatangkan, membawa haiwan korban yang lain sebagai ganti. Hadis yang sahih dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Juga sabda Nabi SAW, amara Nabi SAW, man kana nahara qablahu an yu'ida binahrin akhar. Nabi SAW memerintahkan supaya barang siapa menyembelih sebelum baginda, siapa sembelih sebelum Nabi, maka hendaklah dia mengulanginya dengan sembelihan yang lain. Ini waktu zaman Nabi dulu. Nabi perintah kalau ada sahabat yang sembelih sebelum dia sembelih, dia kena ulang. Nah, ini petunjuk dalil dia sama. Nabi perintah supaya dia ganti haiwan sembelihan yang lain. Ini hadis-hadis yang cukup. Ini dikira banyak. Ini dalil-dalil yang sebegini banyak. Ya, hadis-hadis yang sahih, hadis-hadis yang sabit, kesemuanya membawa maksud yang sama, iaitu wajibnya ibadah kurban dan bukan sekadar sunat. Kerana adanya perintah-perintah daripada Allah, perintah daripada Nabi supaya kita sembelih kurban ya pada hari raya Aidil Adha. Baik. Seterusnya kita lihat surat 7, tegahan memotong rambut dan kuku. Ada hukum hakam yang berkait dengan ibadah kurban, iaitu bagi sesiapa yang nak sembelih kurban, apabila tiba tanggal 1 Zulhijjah, awal bulan Zulhijjah, kalau dia dah ada niat untuk nak berkorban, apabila tiba 10 Zulhijjah nanti, maka dia ditegah daripada potong rambut atau kuku. Ya, tegah daripada potong rambut, sama ada rambut kepala atau mana-mana rambut badan dia, dan juga kuku, sama ada kuku tangan dia atau kuku kaki dia. Seperti mana sabda Nabi SAW, man kana lahu dhibhun yadhbahuhu fa idza ahalla hilalu dhi al-hijjah fala ya'khudanna min sya'rihi wala min adfarihi syai'a hatta yudahhi. Barang siapa mempunyai haiwan korban yang hendak disembelihnya sekiranya telah tampak anak bulan Zulhijjah, maka janganlah dia mengambil apa-apa daripada rambutnya ataupun kukunya sehingga dia berkorban. Boleh gariskan perkataan sehingga dia berkorban. Maknanya daripada awal 1 Zulhijjah, kalau dia dah niat daripada awal bulan, atau bila masa sahaja dia niat setelah masuk bulan Zulhijjah, kalau dia niat di pertengahan, dia niat untuk nak kurban pada tanggal 5 Zulhijjah misalnya, maka dari 5 Zulhijjah lah dia kena tahan diri daripada potong rambut dan juga kuku sehingga haiwan korban dia disembelih. Selepas haiwan korban dia dah disembelih, barulah dia boleh, kalau dia nak potong rambut atau kuku, dia boleh. Ya. Untuk maklumat, dalam perkara ini pun ada perbahasan dalam kalangan ulama. Tegahan ini hukumnya makruh atau haram. Bila ditegah potong rambut dan kuku, dia ditegah maknanya haram potong rambut dan kuku atau hanya makruh? Sekali lagi, ya, majoriti para ulama kata hukumnya makruh. Majoriti kata makruh. Tetapi kalau kita lihat hadis yang baru kita baca tadi, Nabi kata fala ya'khudanna, maka jangan dia, ya, janganlah dia mengambil apa-apa daripada rambut atau kuku. Jangan diambil maknanya jangan potong, jangan cabut, ya, jangan cukur, jangan ambil. Perkataan jangan ini adalah satu tegahan. Dan sekali lagi dalam kaedah usul fiqh, bila ada perkataan larangan seperti jangan, prinsipnya dia membawa hukum haram. Seperti mana kalau ada kata suruh, maknanya hukum wajib.
Bila ada larangan, dia membawa maksud haram. Ya. Jadi zahirnya, sebetulnya, rajihnya, pendapat yang kuatnya dalam masalah ni, hukumnya haram. Walau sekalipun kita kata kalau dia potong, tidaklah sampai bererti haiwan korbannya tak sah dan sebagainya. Tidak. Dia dua permasalahan yang berbeza, yang tidak berkaitan. Ya. Paling tidak dia telah melanggar larangan tersebutlah. Ya. Dan ada satu lagi perkara, bila kata larangan atau tegahan potong rambut dan kuku, adakah merujuk kepada orang yang nak sembelih itu sendiri, iaitu ketua keluarga, si bapa atau si suami yang nak sembelih, atau dia turut merangkumi ahli keluarga dia? Itu kita akan bahaskan nanti. Adakah dia termasuk ahli keluarga dia yang turut sama berkorban dengan dengan ketua keluarga tersebut? Ini pun ada pandangan. Sekalipun kita kata zahir hadis yang baru kita baca tadi merujuk kepada tuan badan yang nak berkorban, iaitu ketua keluarga, si suami atau si bapa. Zahirnya merujuk kepada dia secara individu, secara spesifik. Tetapi ada pandangan kata, kalau ahli keluarga dia pun turut sama bersama dengan dia, iaitu isteri dan anak-anak, maka dianjurkan untuk mereka pun jangan potong rambut dan kuku. Dianjurkan. Ya? Walaupun dia merujuk kepada orang yang nak sembelih itu secara spesifik. Baik, kemudian kita lihat jenis haiwan korban. Jenis haiwan korban ada 3, iaitu unta, lembu atau kambing. Termasuklah kambing biri-biri. Ya, ini 3 haiwan korban, dan ini sahaja. Tidak ada haiwan korban yang lain. Tak boleh berkorban rusa, nak korban ayam pun tak boleh lah. Ya. Sebab kadang-kadang saya lihat perkara ni penting. Jenis haiwan korban ni kita kena ambil maklum. Kerana antaranya, supaya jangan kita keliru antara ibadah korban dengan ibadah akikah. Ibadah korban ada haiwan-haiwan dia, ibadah akikah ada haiwan dia. Ibadah korban unta, lembu, kambing. Ibadah akikah apa? Hanya satu saja, kambing sahaja. Sebab saya tengok ada dalam masyarakat, bila datang musim Hari Raya Haji, ada ibadah korban, dia nak ikut sama dengan akikah. Dan dia nak kongsi sama dalam lembu yang disembelih. Sedangkan lembu bukan haiwan akikah. Lembu haiwan korban. Akikah hanya boleh kambing sahaja. Jadi itu kena ambil maklum. Baik. Seterusnya kita lihat, ini mungkin ni minta maaf lah kalau laju sangat, tapi kalau boleh nak faham semua yang berkenaan, jadi minta maaf lah ya. InsyaAllah nak, sebab dia tajuk dia yang agak komprehensif sikit. Umur haiwan korban ini teknikal lah mungkin ya, bagi yang nak sembelih lah secara khasnya. Unta kena genap 5 tahun, lembu kena genap 2 tahun, kambing kena genap setahun. Ini pandangan jumhur. Atau 2 tahun, ini bagi kambing dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i dia kata kambing kena 2 tahun. Tetapi jumhur kata cukup setahun. Adapun kambing biri-biri, ya, genap 6 bulan. Ini dalam mazhab Hanafi dan Hambali. Tapi dalam mazhab Maliki dan Syafi'i kata kambing biri-biri kena genap setahun. Ya. Baik, jantina haiwan korban dibolehkan jantan atau betina, tak ada beza. Ya, dibolehkan kedua-duanya, jantan atau betina. Baik, seterusnya kita lihat berkongsi haiwan korban. Berkongsi haiwan korban. Haiwan korban memandangkan dia merangkumi 3 jenis haiwan tadi, unta, lembu dan kambing. Kita kena ambil maklum bahawa syariat dia memberi sedikit sebanyak kelonggaran dalam bab ni. Di mana untuk unta dan lembu boleh berkongsi sampai 7 orang. Atau boleh berkongsi sampai 7 keluarga. Ya. 7 keluarga maknanya satu keluarga tu diwakil oleh satu ketua lah.
biasanya suami atau bapa lah, ya. Maka dia sembelih, dia ambil satu bahagian daripada unta atau satu bahagian daripada lembu bagi pihak dia dan ahli keluarga di bawah tanggungan dia. Itu bagi unta dan lembu. Boleh dikongsi sampai 7 bahagian. 7 bahagian dari unta, 7 bahagian daripada lembu. Tetapi ini berbeza bagi kambing, di mana kambing tidak boleh berkongsi, hanya bagi seorang atau satu keluarga. Satu keluarga yang diwakili oleh seorang ketua, si suami atau si bapa. Ya. Ini sebagaimana dalam hadis, ya. Naharna ma'a Rasulillah am al-Hudaybiyah al-badanata an sab'atin wal baqarah an sab'atin. Kami menyembelih bersama Rasulullah, kata Jabir radhiyallahu an. Kami sembelih bersama Rasulullah pada hari Hudaybiyah unta yang dibahagikan antara 7 orang dan lembu yang turut dibahagikan antara 7 orang. Ya. Baik, lihat perenggan yang di bawah sekali di muka surat 9 tu. Dibolehkan bagi ahli keluarga yang sama untuk berkongsi sama, membeli seekor kambing atau mendapatkan satu bahagian daripada unta atau lembu, sama ada isteri atau anak-anak. Maksudnya isteri dan anak-anak dia boleh berkongsi dengan suami atau bapa untuk beli satu kambing atau untuk mendapatkan satu bahagian daripada unta atau lembu tadi. Tetapi dengan syarat mereka di bawah tanggungan nafkah. Dia kena di bawah tanggungan nafkah. Kalau si isteri memang di bawah tanggungan suamilah, itu memang jelas. Tetapi anak, dia ada perincian. Kalau anak tu masih di bawah tanggungan nafkah si bapa, dia boleh berkongsi sama. Tetapi kalau anak tu sudah dah besar, dah berkahwin, dah bekerja, dah berdikari, maka dia tidak lagi di bawah nafkah si bapa. Jadi dia tak boleh nak kongsi. Kalau dia nak, dia kena buat sendiri, si anak tu lah. Tapi kalau dia masih lagi di bawah tanggungan nafkah, maknanya dia dah dewasa, dia ada duit dia, tetapi dia tak adalah sampai berdikari sepenuhnya. Dia boleh, ya, berkongsi sama dengan bapa, si bapanya, dalam bahagian lembu atau unta, atau beli seekor kambing tadi. Ya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, ala kulli ahli baitin fi kulli amin udhiyah. Bagi setiap ahli rumah, setiap tahun sembelihan korban. Petunjuk dalilnya ialah setiap ahli rumah. Setiap ahli rumah ini satu keluarga. Ya. Nak kata bahawa bila disembelih seekor kambing atau diambil satu bahagian unta atau lembu tadi, satu bahagian tu mewakili satu keluarga. Ya, seisi keluarga semua. Baik, seterusnya waktu korban. Bila waktu korban? Haiwan sembelihan korban hanya boleh disembelih apabila tiba hari raya Aidil Adha, 10 Zulhijjah, setelah solat hari raya. Maknanya sebelum tanggal 10 Zulhijjah tak boleh. Bahkan sebelum solat hari raya tu sendiri tak boleh. Perlu selepas solat hari raya pada 10 Zulhijjah. Ya. Sebagaimana sabda Nabi, la yadhbahanna ahadun hatta yusalli. Janganlah seorang itu menyembelih korban kecuali selepas dia solat hari raya. Ya, hadis riwayat Muslim. Itu waktu permulaan. Dan waktu permulaan dia berlanjutan sampai 3 hari berikutnya, iaitu pada tanggal 10, 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Jadi tempoh waktu nak sembelih ni luas sampai 4 hari. Ya. 4 hari ini dibolehkan untuk siapa yang nak sembelih haiwan korban, untuk dia sembelih haiwan korbannya. Tak kira waktu siang atau malam. Dua-dua boleh, tak ada masalah. Ya. Dan adapun kita lihat surat 11, tempat berkorban, tempat nak sembelih pun terpulang, terserah. Tidak ada penetapan atau pengkhususan. Di mana saja nak sembelih boleh. Ya. Baik, kemudian kita lihat hukum mewakilkan sembelihan. Hukum mewakilkan sembelihan. Maknanya kita tak nak sembelih sendiri.
Kita nak wakilkan ke orang lain. Pertamanya kita kena tahu, dianjurkan supaya orang yang berkorban sembelih sendiri, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi SAW. Itu afdalnya. Kalau kita nak korban, kita sembelih sendiri. Ya, lagi-lagi kalau seekor kambing. Kalau lembu, unta tadi tu dikongsi 7 orang, takkan 7-7 nak sembelih. Tak, kena seorang je lah. Tapi kalau kambing, afdalnya dia sembelih sendiri. Tapi dalam masa yang sama, syariat membolehkan kita mewakilkan sembelihan kepada mana-mana orang Muslim. Dia kena syarat dia Muslim. Dan afdalnya mereka yang arif tentang sembelihan. Kalau kita nak wakilkan pun, kita kena pilih-pilih lah orang. Yang kita pilih orang yang tak pandai sembelih. Ya? Seperti mana Nabi SAW pernah mewakilkan kepada Ali bin Abi Talib dalam sembelihan untanya. Adapun ahli kitab, surat 13, adapun ahli kitab orang Yahudi dan Nasrani, makruh untuk mewakilkan kepada mereka sembelihan korban, kerana sembelihan korban merupakan ibadah dan orang kafir bukan ahli ibadah. Tetapi sekiranya diwakilkan kepada mereka, sembelihan korban itu tetap sah di sisi jumhur ulama. Cuma hukumnya makruh, ya, tak adalah sampai haram dan tak sah. Turut dibolehkan muslimah, kalau perempuan nak sembelih pun boleh, ya. Tak kira sama ada dia suci atau haid, tidak ada masalah, tidak ada halangan, kerana tidak ada dalil yang melarang, ya. Kemudian satu lagi tajuk yang boleh kita ambil perhatian juga, ya, berkorban untuk orang mati, berkorban bagi pihak orang yang dah meninggal dunia. Disyariatkan berkorban untuk seseorang yang telah meninggal dunia dalam 2 keadaan. Nak kata ada 2 keadaan sahaja dibolehkan untuk kita niatkan korban kita untuk orang yang dah mati. Yang pertama, sekiranya dia ada berwasiat daripada 1/3 hartanya, atau dia meminta daripada harta yang dia telah wakafkan. Maknanya si mati itu sebelum dia meninggal dunia, dia ada wasiat atau dia ada wakaf, ya, harta yang boleh digunakan untuk dikorbankan. Maka kalau dia dah wasiat, perlu dilaksanakan wasiat tersebut, ya. Atau kalau ada daripada harta wakaf dia, boleh digunakan untuk jadikan untuk dibeli haiwan korban dan disembelih bagi pihak si mati. Keadaan yang kedua, sekiranya si mati termasuk dalam kalangan ahli keluarga yang seseorang Muslim itu berkorban atas dirinya dan juga ahli keluarganya, yang turut meliputi ahli keluarga yang telah meninggal dunia. Ada ketua keluarga, si bapa atau si suami, dia nak sembelih dan dia nak niat untuk ahli keluarga dia semua, bukan untuk diri dia saja, dia nak niat untuk semua, dan dalam masa yang sama ahli keluarga dia ada yang dah meninggal dunia dan dia nak meniatkan untuk mereka sekali. Boleh faham? Seperti mana Rasulullah, ya, dia ada ahli keluarga dia yang dah meninggal dunia, seperti mana isterinya Khadijah, ya, seperti isterinya Zainab, boleh lihat di surat 14, ya, dan juga anak dia Ruqayyah, Kalthum, Zainab. Ini ahli keluarga Rasulullah yang telah meninggal dunia, yang termasuk dalam perkataan Nabi apabila dia nak sembelih, Nabi mengucapkan Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad. Ya Allah, terimalah daripada Muhammad dan juga keluarga Muhammad. Sedangkan ada ahli keluarga dia yang telah meninggal dunia, yang turut termasuk dalam erti keluarga Muhammad. Jadi dalam 2 keadaan ini sahaja kita boleh berkorban, sembelih haiwan korban bagi orang yang dah meninggal dunia, ya. Satu perkara yang boleh kita ambil perhatian, tengok catatan di bawah, tidak boleh menyembelih di perkuburan. Tadi kita sebut kalau nak sembelih ni boleh sembelih di mana saja, ya, tetapi kecuali perkuburan, ya. Kenapa perkuburan? Kerana sembelih korban tu adalah satu ibadah, dan menjadikan perkuburan sebagai ibadah dikhawatiri akan merosakkan niat kita. Dikhawatiri akan merosakkan niat kita. Apabila kita sembelih di kubur, lalu tak semena-mena kita niat nak sembelih untuk si mati. Untuk maknanya kita niat untuk dia.
Kita niat kerana dia, sedangkan ini adalah syirik. Ya, apabila kita tujukan satu ibadah tu kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebagai langkah berjaga-jaga, jangan sembelih di perkuburan. Kemudian kita lihat surat 15, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ardu kulluha masjidun illa al-hammam wal maqbarah. Seluruh permukaan bumi itu ialah masjid kecuali tandas dan perkuburan. Apa maksudnya? Seluruh permukaan bumi adalah masjid. Maksudnya tempat ibadah. Kecuali tandas dan perkuburan. Maknanya tandas dan kubur apa? Bukan tempat ibadah. Bukan tempat ibadah. Kalau kita nak solat, jangan kita jadikan dua tempat ini. Kalau saya kira tandas kita maklum. Tetapi dalam bab kubur ni, ni mungkin ramai yang keliru. Sehingga mereka semata-mata pergi ke kubur untuk nak buat ibadah-ibadah, ritual-ritual yang tertentu. Sedangkan ini bertentangan dengan syariat Islam. Ya. Maka menyembelih haiwan korban untuk si mati, untuk selain daripada dua keadaan yang telah kita sebutkan tadi, hendaklah dielakkan. Ini kerana Nabi SAW tidak pernah berkorban atas nama ahli keluarganya yang sudah mati. Maksudnya Nabi sembelih atas nama dia secara spesifik. Nabi tak pernah buat macam tu. Nabi bila sembelih, Nabi sembelih atas nama dia dan ahli keluarga dia. Itu ada, seperti yang baru kita baca tadi. Demikian juga para sahabat. Para sahabat tak pernah, Abu Bakar, Umar, Osman, Ali atau siapa yang lain, mereka tak pernah bila nak sembelih mereka kata, ya Allah, ini untuk si fulan, bukan dia. Tak pernah mereka berbuat demikian. Maka seeloknya kita elakkan. Walaupun boleh kita sebutkan di sini, ada ulama yang berpandangan kata boleh. Bahkan ulama-ulama besar, ya, dalam mazhab Hanbali membolehkan. Syekhul Islam Ibn Taymiyah membolehkan. Syekh Ibn Baz rahimahumullah, dia bolehkan. Tapi kita nak kata, kita berhujah dengan dalil. Bukan sekadar berhujah dengan siapa yang kata, siapa yang tak kata. Kita berhujah dengan dalil. Dan dalil-dalil seperti yang baru kita sebutkan tadi, menunjukkan bahawa seeloknya dielakkan. Ya, seeloknya dielakkan. Baik, kerana itu petunjuk Nabi dan para sahabat, dan mereka adalah sebaik-baik petunjuk bagi kita semua. Ya. Baik, ada satu permasalahan, ada adab berkorban. Ini ada adab lah, ya. Saya baca secara sepintas lalu. Kewajipan ihsan, menyembelih dengan menggunakan alat tajam supaya haiwan tidak tersiksa. Seperti mana sabda Nabi, wa idza dhabhtum fa ahsinu adz-dzabh. Jika kamu menyembelih, maka sembelihlah dengan cara yang baik. Maknanya jangan sampai siksa, ya. Hadis riwayat Muslim. Tidak menajamkan pisau di hadapan haiwan korban. Tujuannya pun sama, supaya jangan seksa haiwan tu dengan melihat kita tajam pisau di depan dia, ya. Atau menarik haiwan korban tu dengan cara yang kasar. Kita ikat dengan cara yang kasar, kita tolak dia dengan cara kasar dan sebagainya. Dalam satu hadis Nabi kata, aturidu an tumitaha mautatin halla hadatta syafrataka qabla an tudji'aha. Adakah kamu mahu mematikan haiwan korban itu berkali-kali? Mengapa kamu tidak mengasah pisau kamu sebelum kamu membaringkannya? Ini kalau nak asah, jangan asah depan dia, asah awal-awal lagi. Ya, hadis yang sahih dan riwayat Al-Hakim. Kemudian menghadap kiblat waktu menyembelih. Ini disunatkan. Bila kata sunat, maknanya bukan wajib lah, tapi disunatkan. Membaringkan kambing atas bahagian kiri, meletakkan kaki tukang sembelih tu atas kanan, meletakkan kaki kanan atas sebelah badan kanan haiwan korban bagi memudahkan sembelihan. Sembelih dengan tangan kanan dan memegang kepala haiwan korban tu dengan tangan kiri. Tetapi sekiranya tersilap atau terlupa menghadap kiblat sewaktu menyembelih, maka tidak mengapa, sembelihan tetap sah dan halal. Kemudian bacaan sewaktu menyembelih, bacaan dia disyariatkan supaya kita baca Bismillah wallahu akbar. Dengan nama Allah, Allah Maha Besar. Ringkas dan padat, ya. Cara pembahagian daging korban, ya, cara pembahagian daging korban, secara prinsipnya kita kata disunatkan makan daging korban. Disunatkan.
Maknanya bukan wajib. Disunatkan makan daging korban, tetapi diwajibkan bersedekah. Diwajibkan bersedekah. Boleh kita kata daging korban tu boleh dibahagikan kepada 3. Pertama, kita makan, maknanya makan terus selepas sembelih, kita terus masak, kita makan. Disedekah atau dihadiahkan. Sedekah maknanya kepada fakir miskin, dihadiahkan maknanya kepada sanak saudara, jiran tetangga. Dihadiahkan maknanya dia orang bukan orang miskin, tapi kita boleh bagi juga. Itu dikira sebagai hadiah. Yang ketiga, dengan kita simpan. Kita simpan dalam peti ais untuk kita makan kemudian. Selang sebulan, berbulan-bulan, tak ada masalah. Ini cara kita urus daging korban kita. Kalau sekiranya kita tak nak 3-3 ni, paling tidak kita kata yang wajibnya sedekah. Maknanya kalau nak sedekah semua tak ada masalah. Tetapi kalau nak makan semua tak boleh. Atau nak simpan semua tak boleh. Kena sedekah. Kena ada bahagian daripada daging korban tu yang kita sedekah. Kerana itu yang wajib. Dalam masa yang sama boleh kita sebut pandangan yang kata kena bahagi 3. Ini 1/3, 1/3, 1/3. Kita kata itu hanya pandangan dan tidak ada dalil yang sampai menspesifikkan macam tu. Asalkan ada bahagian yang kita sedekahkan, kerana itu wajib, maka dah selesai. Baki dia kalau kita nak buat macam mana, terserah. Kita nak masak semua, kita nak makan semua, kita nak simpan semua, terserah. Yang penting ada bahagian yang kita sedekahkan kepada fakir miskin, ya. Kurang atau lebih daripada 1/3 tidak ada masalah, ya. Ini bertepatan dengan firman Allah, fa idza wajabat junubuha fakulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tar. Maka apabila ia tumbang, haiwan korban itu tumbang, yakni putus nyawa, makanlah sebahagian daripadanya dan berilah sebahagian yang lain kepada orang-orang yang tidak meminta dan yang meminta. Jadi Allah kata makan dan beri. Makan maknanya kita nak makan terus atau kita nak simpan, makan kemudian, tak ada masalah. Dan beri, maknanya beri di sini maknanya sedekah atau hadiah, ya. Dan kita dah sebut tadi yang wajibnya sedekah, ya. Upah tukang sembelih dan tukang lapah, itu tukang sembelih dan tukang lapah tidak boleh diberi, mereka tidak boleh diberi upah daripada daging korban yang disembelih. Sebaliknya bayaran upah hendaklah diberi daripada sumber yang lain, kerana ada hadis yang menegah perbuatan sedemikian. Kemudian kita lihat surat 19, daging korban tidak boleh dijual. Kalau kita dah sembelih haiwan korban, ini untuk ibadah, maka kita tak boleh nak jual daging tersebut, ya. Kerana ini bertentangan, ya, bertentangan dengan niat ibadah asal kita tadi tu, ya. Dan ada hadis yang menegah, man ba'a jilda udhiyatihi fala udhiyatalah. Barang siapa menjual kulit haiwan korbannya, maka tidak ada korban baginya. Ini Nabi membatalkan korban dia. Hadis sahih riwayat Imam Al-Hakim. Memanfaatkan kulit haiwan korban, dibolehkan memanfaatkan kulit haiwan korban untuk apa juga tujuan, tetapi tidak boleh sewa atau menjual, kerana itu satu bentuk perniagaan juga. Jika haiwan korban hilang, ini perincian lah, ya. Kalau kerana cuai, dia kena ganti. Kalau tanpa kecuaian, tak perlu ganti, ya. Baik, saya ingat, alhamdulillah dapat juga dibahaskan semua. Cuma minta jangan pening kepala lah. Minta maaf lah, itu sekali laju kita tadi sebab nak ambil masa. Semoga apa yang disampaikan tadi jelas, dapat difahami. Sebelum kita pergi lebih lanjut, saya nak bacakan di sini ada soalan-soalan, ya, ada soalan-soalan secara online kita ni. Ada soalan, dikata, saya ingin bertanya tentang daging korban yang wajib disedekahkan. Penerima wajib dari golongan layak menerima sedekah sahaja
contoh kategori asnaf, berapa bahagian yang wajib disedekahkan, tulang haiwan korban wajib ditanamkah? Jazakallah khair. Jadi kita dah sebut tadi, ya, dalam daging korban ni yang wajibnya ialah sedekah. Itu wajib. Dan sedekah maknanya fakir miskin. Tak boleh nak sedekah kepada orang yang senang. Fakir miskin lawan dia apa? Bukan fakir miskin. Orang kaya lah kita kata. Orang kaya maknanya orang yang senang. Ya. Kalau kita tak membayar zakat, maknanya kita terima zakat. Kalau kita bayar zakat, kita orang kaya, walaupun sedikit. Kalau kita terima zakat, maknanya kita orang miskin. Itu kaedah mudah dia. Ya. Jadi daging korban ni wajib disedekahkan. Wajib ada bahagian daripada daging korban tu yang disedekahkan. Ya. Dan tak perlu sampai dispesifikkan sepertiga. Bahkan kita kata kurang atau lebih terserah kepada kita. Tidak dinafikan lagi lebih, maka lagi banyak pahala yang kita dapat. Tetapi itu bukan syarat. Yang penting ada bahagian yang disedekahkan kepada fakir miskin secara khasnya. Ya. Berapa bahagian yang wajib disedekahkan? Kita kata terserah. Tidak ditetapkan. Tiada penetapan. Tiada hadis yang tetapkan 1/3 kurang atau lebih. Terserah kepada kita. Tulang haiwan korban sebenarnya nak ikutkan ini termasuk juga kalau kita nak sedekahkan, ya, atau kita nak hadiahkan, atau kalau kita nak masak, dan kesudahan dia kalau yang dah digunakan, seeloknya jangan dibuang daging tulang tu, sebab ada orang suka tulang. Seeloknya disedekahkan atau dihadiahkan. Atau kesudahannya kalau tak ada siapa dan kita pun tak makan tulang tu, kita tanam, kita urus dengan cara yang terbaik lah, ya. Kita urus sama ada kita tanam, kita buang dengan cara yang elok, tidak ada masalah, ya. Kemudian ada yang bertanya, saya ingin bertanya tentang adakah dibolehkan harga satu bahagian korban dikongsi bayar antara ahli keluarga yang lain. Contoh, saya dan adik-beradik berkongsi duit untuk membayar nilai satu bahagian korban di kampung kami. Kita kata boleh dengan syarat mereka daripada satu keluarga. Dengan erti kata daripada kalangan ahli keluarga di bawah tanggungan nafkah. Itu syarat dia. Di bawah tanggungan nafkah si suami atau si bapa. Kena di bawah tanggungan nafkah. Kalau sekiranya mereka masing-masing sudah bekerja, berdikari, masing-masing menanggung nafkah keluarga masing-masing, dia orang tak boleh kongsi-kongsi. Sebab mereka dah jadi dua keluarga yang berbeza. Tetapi kalau masih di bawah satu keluarga, di bawah seorang ketua yang menanggung nafkah mereka semua, mereka boleh menolong antara satu sama lain. Tolong suami, si isteri boleh tolong suami, anak-anak boleh tolong bapa untuk sembelih satu kambing atau dapatkan satu bahagian unta atau kambing. Ada yang bertanya, bolehkah saya berkorban seekor kambing yang tidak begitu besar, sekitar RM400? Apa jawapan dia? Dah belajar belum? Tadi baru kita sebut. Berapa umur kambing? Ya. Bergantung, ada kambing atau kambing biri-biri. Kalau kambing kena genap setahun. Atau mazhab Syafi'i kata 2 tahun. Berbeza dengan kambing biri-biri, ada pandangan kata kena genap 6 bulan. Dan ada pandangan kata kena genap setahun. Ya. Kalau dia nak ambil pandangan yang selamat, dia ambil yang maksimum lah. Kalau kambing tadi kena 2 tahun, itu pandangan yang selamat. Atau kalau biri-biri dia kena ambil setahun, itu yang selamat. Ya, walaupun ada pandangan yang kata kurang daripada itu. Jadi soal besar atau kurus itu bukan ukuran. Yang penting bukan cacat. Kalau dikurus, kurus ni relatif. Ya. InsyaAllah tuan-tuan semua kurus. Ya. Tapi nak kata haiwan tu gemuk atau kurus, itu relatif. Itu bukan ukuran dia. Ukuran dia ialah berapa umur dia. Ya. Berapa tahun dia. Kemudian ada yang bertanya, bolehkah yang berkorban tidak hadir semasa upacara korban dilaksanakan? Apa hukumnya? Ini kita kata tadi, afdalnya kalau kita yang berkorban, kita yang sembelih sendiri. Laki atau perempuan, afdalnya kita sembelih sendiri. Tetapi kalau tak mampu, tidak ada masalah untuk kita wakilkan. Kalau kita paling tidak dapat hadir, itu lagi bagus. Betul atau tidak?
Apa kelebihan bila kita datang, walaupun kita tak sembelih tapi kita hadir? Kita hadir sendiri ketika sembelih. Apa kelebihan dia? Siapa yang tahu? Saya ingat jawapan dia logik. Kita tak nak sembelih, kita takut, kita tak reti. Tapi paling tidak kita kata hadirlah. Apa tujuan? Syiar untuk kita hidupkan. Ini satu syiar. Bila kita sembelih tu satu syiar, maka kita turut sama meramaikan, kita raikan. Ada lagi? Ada satu jawapan yang lebih bersifat praktikal. Apa dia? Untuk memastikan haiwan korban kita tu ada. Bukan kita bayar di angin, di atas angin, orang tu kata dah selesai. Dah bagi kat fakir miskin, dah miskin. Habuk pun tak ada sembelih. Boleh. Lagi-lagi zaman dengan penuh tipu-tipu ni, kan? Betul atau tidak? Jadi bila kita hadir, dapat kita pastikan, menunjukkan kesungguhan kita lah. Menunjukkan kita serius. Kita ni benda ni kita bukan melakukan secara acuh tak acuh. Dan boleh saya sebut juga, lagi-lagi dengan dalam media masa saya tengok, ada banyak program-program anjuran untuk nak sembelih haiwan korban di luar negara. Tak kira lah di mana-mana. Di Kamboja, Vietnam dan sebagainya. Di sini kita kena jelas. Bila dalam bab korban, kita dah sebut di awal tadi, afdalnya kita sembelih sendiri. Maknanya apa? Bagaimana dengan kalau kita nak sembelih di luar negara? Macam mana? Tangan kita boleh sampai kat situ ke? Jelas di situ menyalahi apa yang afdal. Menyalahi apa yang afdal. Kerana bila kita dah sembelih kat luar negara, bukan sahaja kita tak dapat nak sembelih sendiri, bahkan kita tak dapat nak hadir, bahkan kita tak besar kemungkinan kita tak akan dapat hasil dia. Betul atau tidak? Sedangkan mungkin ada yang kata, saya memang niatkan nak sedekah pun. Benar, anda berniat untuk nak sedekah, tetapi afdalnya kita wakilkan orang lain sedekah bagi kita, atau kita sendiri serahkan dengan tangan kita kepada fakir miskin. Mana lagi bagus? Kitalah serahkan sendiri. Beza kita wakilkan orang untuk sedekah bagi pihak kita, dengan kita sedekahkan dengan tangan kita sendiri. Dengan tangan kita sendiri itu menunjukkan kesungguhan, menunjukkan komitmen kita. Dan penerima pun akan menghargai. Kalau jiran, dia akan menghargai, dia akan mengeratkan hubungan kita dengan jiran kita. Bila kita bagi sendiri, akan mengeratkan hubungan kita dengan ahli keluarga kita, adik-beradik kita, saudara mara kita, apabila kita bagi dia sendiri. Betul atau tidak? Jadi ini menunjukkan keutamaan kita buat di tempat kita. Kita sembelih korban di tempat kita. Kalau boleh di tempat tinggal kita. Jangan, hatta kalau luar daerah pun jangan. Apatah lagi luar negeri. Apatah lagi luar negara. Itu makin jauh makin kurang afdalnya. Itu konsep dia. Kemudian ada yang kata, kat sana ramai orang susah. Saya kata, masih ramai je orang susah di tanah air kita. Betul atau tidak? Lagi-lagi dengan media sosial kita tengok, orang hidup susah. Benda yang mungkin tak sangka ada saja. Betul? Ramai saja orang yang tinggal dalam pondok, orang yang tinggal dalam tempat yang usang, tinggal dalam hutan dan sebagainya. Nak kata orang-orang ni ada, kita je yang tak tahu. Lagi-lagi kemungkinan besarnya ada dalam ahli keluarga kita sendiri, adik-beradik kita sendiri yang kita tak tahu. Bila kali terakhir dia makan daging kambing, kalau kita sembelih kambing? Bila kali terakhir dia makan daging lagi lembu yang fresh? Fresh apa? Segar. Kita semua makan nasi makan yang pepejal, frozen. Beza daging frozen dengan daging segar. Daging segar lagi sedap. Bagilah dia orang merasa. Jangan sampai ada pepatah kita dah kata dah, pepatah, apa yang di hutan disusukan, kemudian anak di rumah ditinggalkan. Tak betul lah, ya. Tak wajar, ya. Saya lihat banyak iklan di media sosial tentang ibadah korban di luar negara dengan harga yang murah. Bolehkah saya mendaftar penyertaan korban tersebut? Ini baru kita sebut tadi. Saya syorkan jangan. Daftar untuk korban di masjid masing-masing yang ada program korban. Biasanya di masjid-masjid lah. Alhamdulillah, masjid-masjid di tanah air kita dia memainkan peranan. Dan itulah yang sepatutnya. Kalau kita sendiri nak cari lembu, kita sendiri nak cari, memang susah kan? Sudah dia
sampai bila kita tak berkorban. Tapi alhamdulillah masjid-masjid di kawasan tempat tinggal, saya tengok memang ada inisiatif yang bersungguh-sungguh dalam nak menjayakan hal ni. Jadi saya kira pergilah berdaftar di masjid di tempat tinggal. Tak perlulah kita sampai nak daftar untuk nak berkorban sampai di luar negara yang entah mana, macam mana urusan dia kita tak tahu. Ya. Bagaimana pembahagian daging korban yang sebenar? Contohnya seekor lembu yang dagingnya dibahagi kepada 7 bahagian. Adakah tempoh tertentu bahagian daging korban? Adakah tempoh tertentu pembahagian daging korban? Ya, barakallahu. Ini soalan ni bagus. Bila kita kata sembelih korban dan tempohnya bermula selepas hari raya haji berlanjutan sampai asar 13 Zulhijjah. Bukan asar, maghrib. Maghrib 13 Zulhijjah. Masuk je waktu maghrib pada tanggal 13 Zulhijjah, maknanya tamatlah waktu nak sembelih. Okey. Jadi kita kena ambil maklum, tempoh ini tempoh apa? Ini adalah tempoh sembelihan dan sembelihan secara khasnya. Ada pun proses kita nak masak, kita nak makan, kita nak agih-agihkan, kita nak sedekahkan, kita nak hadiahkan, tempoh ni luas terpulang. Sekalipun kita kata lagi cepat kita selesaikan lagi bagus. Tapi walau macam mana pun bergantung kepada situasi keadaan kita lah. Tapi secara prinsipnya lagi cepat kita selesaikan semua itu, lagi cepat kita sedekahkan atau hadiahkan, lagi bagus, ya. Tetapi yang pastinya nak sembelih tu kena dalam tempoh 4 hari tadi tu. 10, 11, 12, 13 Zulhijjah. Ya. Baik, saya ingat ini selesailah soalan yang ada kat tangan saya. Ya, jika haiwan korban hilang bukan kerana cuai dan tak jumpa-jumpa, jadi adakah dianggap sudah berkorban? Ya. Barakallahu fiik. Bagaimana kalau kita ada dah beli dah ada haiwan korban. Kita dah beli haiwan korban, ya, kita dah ada niat nak korbankan, tetapi sebelum tiba 10 Zulhijjah haiwan tu hilang. Jadi persoalan utama di sini, adakah kerana kecuaian kita atau tanpa kecuaian? Tanpa kecuaian seperti dicuri. Ya, memang kita dah simpan, dicuri dan seumpamanya lah. Sekiranya tanpa kecuaian kita, maka tidak ada apa-apa atas kita. Pahalanya insya-Allah terjamin. Adakah kita dapat pahala seperti kita berkorban? Insya-Allah. Kerana soal pahala ni urusan Allah Subhanahu Wa Taala, hak Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi yang pastinya dia tidak perlu mencari ganti, dia tidak ada kena bayar apa-apa, denda dan sebagainya, dan pahalanya insya-Allah terjamin. Sebab niat dia dah ada dah, bahkan dia sampai dah beli dah, ya. Maknanya beza. Kalau kita dah niat saja, itu dah niat tu dah bagus dah. Kalau kita dah beli lagi bagus. Tetapi nak katanya niat dia tak kesampaian, hilang, kita kata insya-Allah niat dia tetap ada. Cuma soal adakah dia benar-benar dapat niat seperti dia berkorban, kita kata insya-Allah, ya. Baik. Cara pembahagian daging korban, dibolehkan ke kita bab nak hadiahkan tu kepada non-Muslim? Ya, barakallahu fiik. Dan satu lagi, kalau kita buat masak-masak, kita bagi kat dia juga. Ya. Kita hadiahkan sini. Barakallahu. Bagaimana kalau dengan daging korban yang kita dah sembelih, ya, kita dah dapatkan daging korban tu, dan boleh atau tidak daging korban itu, kita dah kata tadi, dianjurkan, bahkan diwajibkan untuk kita sedekahkan. Boleh tak kita sedekahkan atau hadiahkan kepada orang kafir? Jawapannya, boleh. Memandangkan bahawa ini adalah sedekah, dan sedekah berbeza dengan zakat. Kedua-duanya harta yang kita berikan kepada antaranya fakir miskin. Tapi zakat hanya dikhaskan untuk asnaf dari kalangan orang Islam. Berbeza dengan sedekah, dia ada keluasan. Maka boleh sahaja kita nak sedekahkan orang kafir yang miskin, atau kita nak hadiahkan kepada orang kafir secara amnya, tidak ada masalah. Secara mentah atau setelah dimasak, tidak ada masalah. Walaupun kita kata afdalnya didahulukan saudara-saudara Muslim,
fakir, miskin, muslim. Afdalnya didahulukan mereka supaya jangan sampai jadi macam pepatah yang kita sebut tadi, apa yang di hutan disusukan. Kita kata dahulukan yang muslim, kemudian kalau kita nak bagi orang kafir, tidak ada masalah. Itu afdalnya lah. Jadi Ustaz, boleh ke ni keluar tajuk korban? Jadi kita bila-bila masa kita nak sembelih lembu, dibolehkan ke sembelih lembu umur 3 atau ke 6 bulan? Mana tak cukup setahun lagi? Barakallah. Bila kita kata kena ada umur yang tertentu, ini dalam bab haiwan korban atau akikah secara khasnya, ya. Tapi akikah kambing sajalah, dan haiwan korban unta, lembu dan kambing tadi, ini yang ditetapkan umur yang tertentu. Tetapi kalau untuk selain daripada korban atau akikah, ada keluasan, tak ada masalah. Kalau tak cukup umur, terlebih umur, ada keluasan, tidak ada masalah, ya. Satu lagi Ustaz, keluar dari korban lagi, seseorang tu dia ada masalah kulit. Kadang-kadang kat kepala dia ada masalah kulit ataupun dekat janggut dia. Jadi dibolehkan ke untuk dia cukur kepala ataupun dia gunting sikit dia punya janggut supaya dia tak gatal? Ada orang dia gatal, ada masalah kulit. Jadi dibolehkan ke untuk pendekkan dia punya janggut atau botak? Bila kalau ini keluar tajuk lah berkenaan nak cukur janggut, pendekkan janggut dan cukurkan yang rambut. Cukur rambut kepala atau cukur pendekkan janggut atau cukur janggut, cukur rambut kepala kerana masalah gatal. Sejauh mana masalah dia sebenarnya bergantung kepada sejauh mana serius. Kalau bab cukur rambut kepala, itu rambut kepala ni ada keluasan, tapi berbanding dengan janggut dia ada penetapan, sebab ada larangan sampai kita mencukur janggut, rambut janggut kita lah, ya, ada larangan. Jadi soal nak potong atau cukur janggut kerana masalah kulit ini, maka dia akan kembali kepada sejauh mana serius masalah tersebut. Kalau benar-benar serius, ini dah masuk dalam kategori orang ada penyakit, ada orang yang sakit lah, orang yang ada keuzuran. Dan seperti mana kalau kita dalam kelaparan yang teramat, kita dibolehkan makan daging khinzir seperti yang Allah sebut dalam Al-Quran, ya. Maka bila ada keuzuran, maka dia adalah satu keuzuran, maka ada kelonggaran, ada keluasan. Tetapi kena ingat sejauh mana keuzuran tersebut. Kalau dia benar-benar serius, benar-benar terpaksa, maka terpaksa. Itu satu. Yang kedua, bila kita kata terpaksa, keterpaksaan itu hanya boleh sekadar yang perlu saja. Kalau perlu kita cukur sekali je lah, jangan sampai berkali-kali, ya. Seperti mana bila dibolehkan daging khinzir apabila terpaksa, jangankan sampai kita buat gulai, kita jemput satu kampung, sekadar saja. Macam itulah ini dua ni. Sejauh mana keterpaksaan itu kita tengok, ya, dan keterpaksaan itu sekadarnya saja, ya. Ustaz, kalau macam penganjur korban tu, macam dia ada sembelih lembu dan kambing, lepas tu macam kita sembelih kambing, dan orang lain sembelih lembu. Tapi penganjur ni dia buat macam contoh, kita akan dapat seekor kambing tu, kita dapat 10 kilo daging kambing. Apa dia buat, dia tukarkan daging kambing kita tu, macam 7 kilo daging kambing, 3 kilo lagi dia pukul lembu. Macam mana tu Ustaz? Tanpa kita setuju ke, atau mungkin orang lain setuju ke, macam tu? Ini lebih kepada isu-isu teknikal. Walau macam mana pun, kita sebagai peserta program korban, kita kena tahu hak kita lah. Kita kena tahu proses dia yang sepatutnya lah. Kalau kita sembelih kambing, sepatutnya kita dapat kambing lah, jangan dapat arnab pula, jangan dapat lembu pula, kan? Sebab itu lembu tu bukan kita punya. Bahkan silat harbuan kita tak ada hak untuk nak terima. Itu satu persoalan lah. Tapi kalau kita dah sembelih, kita wakil, ini sebenarnya masalah ni dia kembali kepada pihak pengurusan, iaitu pihak masjid atau surau lah. Memang perlu bagi saya, ikut pemerhatian saya, memang perlu diberi perhatian. Sebab memang saban tahun kita tengok berlaku benda-benda macam ni lah, atau yang kita kata berlaku ketirisan, ya. Ketirisan. Kambing tu, kalau kambing tu seorang je lah.
Kalau lembu, biasa lembu lah, unta tak ada lagi kot. Kalau lembu tu memang hanya dibahagikan kepada 7. Tetapi apa yang berlaku, kebiasaan ni yang kita dengar, peserta 7 orang tu apa tak dapat. Tapi yang tahu-tahu kepala pun hilang. Kenapa? Kerana diambil oleh orang-orang lain. Dibahagi-bahagikan begitu saja oleh pihak pengurusan dan sebagainya. Isu saya di sini ialah sejauh mana dia mendapat persetujuan daripada peserta-peserta. Kerana mereka adalah pemilik lembu dan kambing tu. Dia orang yang bayar. Siapa yang bayar? Dia lah pemilik. Bukan masjid. Masjid dia hanya wakil. Baru kita sebut tadi, kita bahaskan tentang wakil tadi kan. Dia hanya wakil, dia bukan pemilik. Maka sepatutnya apa juga tindakan yang diambil oleh si wakil tadi, sama ada daripada kalangan pihak pengurusan masjid atau pengurusan ladang dan sebagainya, dia orang kena ambil persetujuan, dia kena tanya dulu apa yang dia nak buat. Kalau dia hanya diwakilkan untuk sembelih dan lapah, maka dia hanya boleh sembelih dan lapah. Dia tak boleh masuk dalam plastik, masuk dalam beg dia. Tak boleh. Bahkan ini, saya kira ini satu saya nak panggil jenayah, takut berat sangat. Ini satu penyelewengan. Paling tidaklah. Penyelewengan. Dan kadang dia orang kata, kebiasaannya, saya pecah satu rahsia. Bila nak cerita bab korban ni, saya pecah satu rahsia. Atas kejujuran dan transparansi. Biasanya seekor lembu boleh dapat 100 kilo daging. Ini saya nak jelaskan kepada peserta-peserta supaya mereka tahu hak mereka. Kerana banyak berlaku penyelewengan. Seekor lembu biasanya boleh dapat antara 90 hingga 100 kilogram daging. Bukan organ dan sebagainya. Tak. Daging saja. Maknanya bahagikan, siapa ada kalkulator cepat bahagi. Bahagikan 100 kepada 7. Atau 90 kepada 7. Berapa kilo masing-masing berhak untuk dapat? Siapa yang cerdas matematik? 14 kilo. Itu kalau 100 kilo. Kalau 90? 12. Berapa? 12. Baik. Ini kita dapat satu revelation, satu keputusan yang barangkali menggemparkan sebenarnya. Nak kata sebenarnya setiap peserta peserta korban lembu tu, dia sebenarnya berhak untuk dapat daging antara 12 hingga 14 kilo daging saja. Itu hak dia. Dia yang bayar. Mana taknya dibayar satu bahagian mungkin RM700 kan, kurang lebih. Maka itulah hak dia sebenarnya. Tetapi nak kata bahawa biasa yang kita dengar masjid-masjid, peserta-peserta kalau dia bertuah, kalau dia nasib baik dia dapat, itu dah kira nasib baik. Kalau dia dapat pun biasanya 1 kilo atau paling kuat 3 kilo kurang lebih. Bagi saya punya isu ialah mana pergi bahagian yang lain. Mana pergi ada 10 kilo lagi, mana pergi? Sudahkah dia mendapat persetujuan daripada ahli tersebut atau tidak? Jika jika pihak pengurusan tak dapat persetujuan, maka mereka akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan, tak ada mahkamah lagi dengar kes pembahagian daging korban. Tak ada mahkamah. Tapi yang pastinya ada mahkamah Allah Subhanahu Wa Taala, betul? Kerana ini amanah, ini hak, ini tanggungjawab. Dan sepatutnya pihak pengurusan masjid lah menjadi contoh yang terbaik yang menunjukkan sikap amanah, sikap jujur, sikap transparansi. Tidak ada apa yang terselindung, tidak ada apa penyelewengan dan sebagainya. Dan mereka kena jelas semua. Ya, berapa harganya, berapa bahagian dia, macam mana pembahagian dan sebagainya, semua kena jelas. Ya. Wallahu a'lam. Sebab kes macam ni Ustaz, ada orang awam masih ingat daging korban yang dia buat tu dia tak boleh makan. Subhanallah. Saya baru jumpa tadi. Ada sampai kata daging korban tu dia tak berhak pula kepada dia apa-apa. Semua jadi hak masjid. Apa ni? Masjid ni dah jadi apa? Macam gereja. Kalau jadi kena hati-hati, jangan sampai berlaku penyelewengan sampai begitu rupa dia orang ada persepsi yang macam tu. Jadi satu benda yang perlu diberi perhatian lah. Bahkan kita kata sebetulnya, ni soalan tuan-tuan, soalan.
kita kata tadi, setiap peserta tu kalau lembu tu dia boleh dapat 12 hingga 14 kilo. Itu kalau 90 hingga 100 kilo lah. 12 hingga 14. Baik, berapa peserta tu berhak untuk bawa balik rumah? Daripada 12 hingga 14 tadi. Berapa dia berhak untuk bawa balik ke rumah? Barakallahu fiik. Setiap peserta berhak untuk membawa balik sepenuhnya 12 hingga 14 kilo. Habis bahagian untuk sedekah semua tu macam mana? Ya, dia uruskan sendiri, bukan semestinya masjid. Bahkan kalau masjid nak urus, kena minta izin dulu, walaupun untuk sedekah dan hadiah. Boleh jelas? Sebab itu hak peserta, bukan hak wakil, tak kira masjid atau sesiapa. Boleh jelas? Bahkan kita kata sepatutnya masjid memberi galakan kepada setiap peserta untuk membawa pulang hak masing-masing sepenuhnya dan membahagikannya masing-masing sendiri-sendiri. Itu lagi bagus, supaya mengeratkan hubungan dengan jiran tetangga dia, ahli keluarga dia, sanak saudara dia, kan? Bukan masjid yang nak eratkan hubungan dengan jiran tetangga. Yang dapat nama siapa? Nazir masjid. Itu bab lain lah. Baik, cukup ke? Baik, insyaAllah. Baik, saya kira cukup sekadar itu perbahasan tentang hukum hakam korban menurut Al-Quran dan As-Sunnah. Semoga dengan penjelasan yang telah dibahaskan tadi dapat memberi pencerahan dan pemahaman kepada semua. Kita akhiri dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.